Okey. Kalau Prof tak selesa, boleh adjust. Okey. Boleh je. Ya. Boleh ya? Dengar suara. Tes cubaan suara. Macam ni. Cuba suara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Kita tunggu hint daripada teknikal Okey. untuk sebelum kita start. Thank you. TP. Okay, kita standby. 2, 1. Tidak terkungkung dengan ketakutan untuk menyampaikan pandangan mereka. Okey, baiklah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Jiwa Siswa, Jiwa Merdeka. Sekarang kita sedang bersiaran secara langsung buat julung-julung kalinya keluar dari konti Kedewan Agong Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Jadi baiklah, bersama saya moderator anda pada hari ini, Aina Zulaika daripada Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak Bumi Kenyalang, dan bersama saya partner podcast saya pada hari ini. Dan saya Filza Zamri daripada Universiti Malaysia Sabah, UMS The Brain of Borneo. And pada hari ini kita punya suasana cukup meriah, Aina. Kerana apa, Aina? Kerana apa tu, Fiza? Sebab sekarang ni kita sedang berlangsungnya makmal dan dialog kemenjadian mahasiswa rancangan pendidikan tinggi Malaysia dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin seluruh IPTA dan IPTS kita pada hari ini. Memang ramai ya Majlis Perwakilan Pelajar daripada seluruh IPTA dan IPTS yang menghadiri sesi makmal dialog ini. Betul. Jadi mesti ada yang tertanya kan, Fiza, podcast Jiwa Siswa ni dibawakan oleh siapa? Mesti orang tertanya, dari siapa ya, Aina? Ya, jadi Fiza nak terangkan tak? Okey. Disebabkan kita punya podcast ni bukanlah orang kata calang-calang. Kerana apa? Kita punya podcast Jiwa Siswa ini adalah diseru oleh kita punya yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir. Kerana beliau berkata kita perlulah mahasiswa ini perlulah menjadi ataupun mempunyai kemahiran komunikasi yang mantap. Jadi terlahirlah kita punya podcast Jiwa Siswa yang berkonsepkan santai ni, Aina. Ya, betul, Filzah. Dan dalam siaran langsung pada hari ini, kita akan membincangkan hala tuju pendidikan tinggi Malaysia melalui rancangan pendidikan tinggi Malaysia RPTM 2026 hingga 2035 yang telah diluncurkan oleh YAB, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Jadi Fiza, tanpa membuang masa, siapa artis ataupun tokoh yang kita nak bawa untuk sesi podcast pada hari ini? Okey, para pendengar kita punya podcast hari ini, kita punya jemputan bukan kaleng-kaleng orang kata. Sebabnya kita punya tokoh jemputan pada hari ini sangatlah orang kata orang yang hebat, tokoh yang hebat kerana memainkan peranan penting dalam memacukan kita punya transformasi rancangan pendidikan tinggi Malaysia ini. Betul, Fiza. Jadi saya tanpa melengahkan masa lah, saya mempersilakan kita punya Datuk yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman, iaitu kita punya Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Malaysia. Terima kasih Datuk kerana sudi menghadiri ke podcast ataupun sudi diculik lah masa Datuk. Betul. Untuk kita orang. Jadi tanpa melengahkan masa Datuk, saya nak bertanyalah soalan yang pertama. Jadi untuk Datuk, tapi boleh saya
selesakan panggilan saya. Boleh saya panggil Datuk dengan lebih lebih lah. mesra lah. Saya boleh panggil boleh, Prof? Aina. Okey. Boleh. Ya. Okay. Thank you. Prof, melalui rancangan pendidikan tinggi Malaysia ni, kenapa Prof rasa suara mahasiswa ni penting dalam pembangunan RPTM ni? Terima kasih Aina dan Filza. RPTM Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia ni 2026 hingga 2035 ni adalah satu rancangan yang panjang ya. Selama 10 tahun. Ya. Jadi untuk permulaannya fasa pertama ni kita melihat daripada tahun 2026 hingga 2028. Ya. Dan soalan Aina tadi tentang penting ke mahasiswa-mahasiswi ya, suara mereka penting sangat. Ya, sebab itu merupakan satu daripada tunjang utama kepada Jabatan Pendidikan Tinggi untuk memastikan semua rangka kerja, pelaksanaannya dan juga perancangannya adalah mengambil kira secara inklusif, termasuklah pandangan dan input para pelajar dan ataupun mahasiswa-mahasiswinya. Terutamanya dalam kalangan pemimpin pelajar. Dan kalau kita nak pergi kepada setiap pelajar tu, itu harapan kita. Tetapi ada kalanya kita mendapat pandangan daripada wakil-wakil pemimpin pelajar ni. Contohnya dengan Majlis Perwakilan Pelajar, Persatuan Pelajar dan exco-nya ya. Jadi setiap perincian, pandangan, input, maklum balas pelajar itu sebenarnya dapat memastikan bahawa kita telah dapat memenuhi keperluan sebenar pelajar itu. Ya. Jadi keperluan sebenar ni penting kerana kita tak mahulah membuat sesuatu dasar ataupun pelan tindakan mengikut acuan di peringkat kementerian saja, tetapi tidak dirasai dan tidak bermakna untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswi di setiap universiti kita. Okey, baik Prof. Jadi apa yang saya boleh fahamkan ataupun saya boleh buat konklusi serba sedikit lah, yang saya dan mahasiswa lain boleh faham adalah RPTM ni sangat penting dalam suara mahasiswa ni sangat penting untuk pembangunan RPTM ni sendiri kerana mahasiswa merupakan pihak yang turut terkesan dari aspek pendidikan. Betul. Jadi boleh saya katakan penglibatan mereka memastikan setiap perancangan yang lebih relevan, praktikal dan juga selari dengan keperluan masa. Kan Prof? Jadi apabila suara mahasiswa ni diambil kira, sistem pendidikan tinggi akan jadi lebih inklusif lah dan lebih responsif untuk masa akan datang. Betul Prof? Betul. Jadi sebelum kita ke soalan seterusnya Prof, untuk pengetahuan semua, kita punya podcast Jiwa Siswa ini adalah dibawakan oleh Majlis Debat Universiti Malaysia ataupun MADUM dan diperkasakan oleh Yayasan Perkasa Siswa. Jadi untuk soalan seterusnya Prof, disebabkan kita pun dah melaksanakan ataupun kita dah buat majlis pembukaan bagi dialog dan makmal kemenjadian mahasiswa ini. Jadi ataupun daripada perspektif Prof, apakah harapan Prof selepas kita menjalani kita punya sesi dialog ini? Terima kasih Filza. Sebenarnya makmal dan dialog kemenjadian mahasiswa ni merupakan julung kali diadakan. Dan harapan kita, dan sebenarnya kita berbangga melihat partisipasi daripada semua majlis perwakilan pelajar di seluruh universiti awam, IPTS dan juga Jabatan Politeknik dan College Community. Saya kira ini adalah platform untuk kita mendapatkan lebih banyak lagi dari input dan juga idea-idea bernas daripada anak-anak muda yang merupakan generasi kepimpinan Malaysia pada masa hadapan ya. Jadi bakat-bakat ini mempunyai idea yang kadang-kadang kita tak capai akal ya, tetapi mereka mampu untuk menyuarakannya. Jadi saya berharap hasil daripada penemuan di makmal ini nanti dapat kita guna pakai dan dapat juga kita petakan dengan apa jua pelan tindakan yang telah kita
develop di Jabatan Pendidikan Tinggi supaya pelaksanaannya adalah lebih bersifat menyeluruh, inklusif yang saya katakan tadi, dan berlandaskan kepada keperluan sebenar, realiti sebenar kehidupan mahasiswa-mahasiswi di universiti tempatan kita. Baik Prof. Jadi terima kasih di atas perkongsian yang sangat jelas, kerana apa yang kita faham seperti yang Prof katakan tadi, kita punya suara mahasiswa ni adalah input yang penting untuk kita melaksanakan dalam pelan tindakan KPT. Dan kita punya suara mahasiswa ni tidaklah orang kata kita pakai semuanya. Maksudnya secara menyeluruh. Kita mendengar dan menjadi tonggak sokongan untuk RPTM ni. Betul. Betul. Jadi dalam masa yang sama, mungkin daripada pihak pendengar dan semua ataupun kita panggil Satu Malaysia lah terus. Satu Malaysia ni supaya memberi sokongan kepada pihak kerajaan dalam usaha sama kita untuk melaksanakan dan menjayakan lagi RPTM ni. Betul. Untuk 2026 dan 2035. Sebab tu jangka masa yang lama tau. Betul. 10 tahun. Daripada 2026 sehingga 2035. Jadi Prof, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan sudi untuk diculik oleh kami. Terima kasih juga dan saya berharap juga supaya semua mahasiswa-mahasiswi ambil kesempatan ini untuk menyuarakan pandangan mereka, dan mereka adalah saksi hidup lah untuk 10 tahun ni. RPTM 10 tahun ni ya. Jadi harapan kami sangat besar untuk menantikan apa jua input, dan kita akan sesuaikan dengan keperluan di peringkat kementerian. Terima kasih sekali lagi. Baiklah Prof, jadi kita dah ke penghujung sesi kita. Betul. Pada hari ini. Jadi semoga perbincangan daripada sesi bersama Prof tadi, kita dapat buka lah perspektif baru kepada mahasiswa bahawa masa depan pendidikan tu bukan hanya tanggungjawab institusi tapi tanggungjawab bersama. Betul Liza? Tanggungjawab bersama institusi, mahasiswa dan seluruh Malaysia lah. Untuk menjayakan RPTM ni. Jadi itu sahaja daripada kami. Dan itu saja daripada kami. Terima kasih kepada semua pendengar kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam podcast Jiwa Siswa ini, dan kita akan berehat sebentar saja lagi. Untuk tegas saya ingatkan, podcast Jiwa Siswa kami ini telah dibawakan khas sekali lagi oleh Majlis Debat Universiti Malaysia. Betul. Dan juga Yayasan Perkasa Siswa. Jadi itu saja daripada kami. Selamat berpuasa dan jumpa di sesi seterusnya. Bye. Rancangan kita ini berteras pada dua prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai, bagi sambutan begitu baik, dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat, cabarannya itu pada pelaksanaannya.